Assalamualaikum semua murid-murid dan salam sejahtera kepada semua murid 4 tahun 4 Marikh dan 4 Uranus. Okey, tahun ni saya akan mengajar kamu subjek sains. Kenal tak saya siapa? Saya adalah Cikgu Muhammad Faizal bin Abdul Latif. Okey. Jadi saya tak nak buang masa lagi. Kita teruskan kita punya mata pelajaran sains ni dengan melihat pengenalan. Yang pertama sekali kita lihat pengenalan pengenalan tentang subjek sains ni lah. Okey, tapi sebelum bermula, cikgu nak kamu semua pastikan kamu bersedia dengan pertama alat tulis, pensel ada, pemadam ada, pembaris ada. Okey. Yang kedua, buku nota sains kamu, buku nota panjang ni yang macam ni. Ni ada ni. Sepatutnya kamu mesti ada 2 buah buku ni Sains 1 dan Sains 2. Okey. Dan yang ketiga, kamu juga mesti ada buku aktiviti. Okey, buku aktiviti ni beli daripada kedai buku sekolah. Okey. Ni. Sepatutnya semua dah mesti ada lah. Okey, kalau tak ada boleh beli lagi. Kedai buku pun masih lagi buka. Pesan dengan mak ayah kamu lah untuk pergi beli buku tersebut. Okey, kita lihat dulu. Okey, kita lihat ni buku teks kita Buku teks ni kamu akan dapat daripada sekolah nanti. Okey, cuma sekarang ni cikgu tunjuk dululah macam mana buku-buku teks dia. Okey, kulit depan dia merah. Okey, kita lihat sikit apa yang ada dekat dalam buku teks ni. Alright. Okey, di tengah buka. Okey. Ni buku teks kamu. Okey, cikgu nak bawa kamu lihat kandungan dia kandungan. Okey. Dalam tahun 4 ni, kamu akan belajar dalam 6 tema 6 tema. Yang pertama, tema kemahiran saintifik. Ni. Unit 1 ni, dia satu tema. Okey. Kemahiran saintifik. Dalam ni kamu akan belajar kemahiran proses sains. Kamu yang dia ada 12 kemahiran proses sains ni. Okey. Yang kedua, tema yang kedua adalah sains hayat. Dalam sains hayat ni kamu akan belajar unit 2 iaitu manusia. Okey. Dalam unit manusia ni kamu akan belajar tentang proses pernafasan manusia. Okey. Apa itu perkumuhan, apa itu penyah tinjaan, gerak balas terhadap rangsangan. Okey. Okey, yang seterusnya unit 3 masih lagi sains hayat. Tema dia kamu akan belajar organ pernafasan haiwan. Okey. Dan ada topik yang baru daripada silibus sebelum ni, iaitu haiwan vertebrata dan invertebrata. Vertebrata tu maksudnya adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Invertebrata, dia tak ada tulang belakang. Kita nak kenal pasti haiwan-haiwan jenis-jenis ni lah. Alright, yang seterusnya masih lagi sains hayat, unit 4 iaitu tumbuh-tumbuhan. Kita akan belajar fotosintesis. Ni tajuk penting ni. Okey, apa hasil dia, apa keperluan dia, apa hasil dia kenapa fotosintesis ni penting kepada hidup lain. Semua tu kita akan belajar. Okey, selepas tu tema yang seterusnya adalah sains fizikal. Kita akan belajar sifat cahaya. Okey, kita akan belajar apa itu bayang-bayang. Okey, apa itu pantulan cahaya, pembiasan cahaya. Okey, macam mana pelangi boleh terbentuk. Itu antara isi kandungan dia lah. Okey, masih lagi sains fizikal. Tajuk dia bunyi. Kita akan belajar macam mana bunyi itu terhasil. Okey, fenomena pantulan bunyi itu macam mana. Okey, faedah dia, apa keburukan dia. Itu semua kita akan belajar. Yang seterusnya masih lagi sains fizikal, tajuk tenaga.
Dari mana sumber tenaga, apa bentuk tenaga yang ada. Tenaga ni boleh maksudnya macam mana cara nak berkhidmat menggunakan tenaga. Semua tu kamu akan pelajari nanti. Okey. Tema yang seterusnya, tema yang keempat iaitu tema sains bahan. Okey. Kamu akan belajar sifat bahan. Pertama kali kamu akan belajar sumber asas bahan. Dari mana bahan-bahan ni boleh datangnya. Contoh pakaian kita, apa sumber asas dia. Tu semua kita akan belajar. Lepas tu kita akan belajar juga sifat dia. Boleh terapung ke, dia tenggelam ke, boleh mengalirkan elektrik ke, boleh tembus cahaya ke, itu antaranya lah. Okey. Lepas tu kita akan belajar juga tema yang seterusnya adalah bumi dan sains angkasa. Dalam tajuk ni kita akan belajar graviti bumi. Macam mana semua objek dekat bumi ni tak boleh duduk je dekat darat, tak terapung pun. Kalau katakan kita pernah dengar kalau orang pergi ke angkasa dia akan terapung, dekat bumi tak terapung pula. Tu semua kita akan belajar. Semua tentang daya tarikan. Okey. Lepas tu peredaran bumi ni berputar macam mana, beredar macam mana bumi ni bergerak. Okey. Dan kesan dia bila dia berputar dengan beredar tu, apa kesan dia. Okey. Dan tema yang terakhir adalah teknologi dan kehidupan lestari. Kita akan belajar tentang mesin. Mesin ringkas. Kita akan belajar mesin yang kamu jumpa kat kilang tu. Kita akan belajar mesin ringkas. Apa itu mesin ringkas? Lepas tu kita belajar pula mesin kompleks. Okey. Bagaimana mesin-mesin ni menyelesaikan masalah kehidupan seharian kita, membantu kita. Okey, itu antaranya lah yang kita akan belajar dalam tahun 4. Alright, secara asas dia. Okey, cikgu bagi pengenalan je dulu. Okey, kita teruskan lagi dengan sekejap ya. Okey, hilang pula dia punya ni. Okey, alright. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita pergi pada tajuk yang pertama iaitu kemahiran saintifik. Okey, kemahiran saintifik ni murid-murid, kalau murid-murid nak tahu, dia terbagi kepada dua sebenarnya. Yang pertama, kemahiran proses sains yang kita akan belajar hari ini. Yang kedua adalah kemahiran manipulatif. Kedua-dua kemahiran ni sangat penting sepanjang proses pembelajaran kamu dalam sains ni. Kamu akan guna sampai sekolah menengah. Kalau katakan kamu masuk universiti, kamu ambil bidang sains pun kamu akan guna juga kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif ni. Alright. Kita pergi pada next slide. Ni kemahiran proses sains. Ada berapa agaknya kemahiran proses sains ni? Cuba bagi tahu cikgu. Nak bagi tahu tak boleh lah kan? Cikgu record je kan? Okey. Sebenarnya ada 12 kemahiran proses sains yang kamu perlu pelajari. Yang pertama apa dia? Memerhati. Kedua, mengelas. Ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, yang keempat, mengawal pembeli upah. Yang kelima, membuat hipotesis. Keenam, berkomunikasi. Ketujuh, mengeksperimen. Ke-8, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ke-9, mendefinisi secara operasi. Ke-10, mentafsir data. 11, membuat inference. Dan yang ke-12, meramal. Ada 12 kemahiran proses sains. Agak-agak cikgu nak cerita semua ke? Nak bincang semua ke? Tak sempat. Ini pun makan masa 1 bulan ni nak terang ni. Semua-semua ni. Jadi cikgu akan sentuh 3 kemahiran proses sains saja hari ni. Alright. Yang pertama, kemahiran proses sains yang pertama yang kita akan sentuh adalah, memerhati. Okey, memerhati. Lihat memerhati. Apa maksud memerhati?
iaitu proses mengumpul maklumat tentang objek atau fenomena yang berlaku dengan menggunakan deria. Kita ada deria. Berapa banyak deria yang kita gunakan untuk memerhati ni? Kita akan gunakan 5 deria. Apa itu deria-derianya? Yang pertama, penglihatan. Kita melihat guna apa murid-murid? Kita guna mata. Okey. Yang kedua, deria bau. Bau ni kita guna apa? Kita guna hidung. Okey. Yang ketiga, kita adalah deria sentuhan. Sentuh ni kita guna apa biasanya? Kita guna jari. Kenapa jari? Kat jari kita ni, kat badan-badan kita ni semua ada kulit. Kalau kena kulit tu, kita akan rasa, kadang kita akan rasa sakit lah, kita rasa tajam lah, kita rasa licin lah. Tu sentuhan lah tu. Deria sentuhan Alright. Yang keempat, deria pendengaran. Guna apa agak? Guna telinga. Dan yang kelima adalah deria rasa. Nak rasa guna apa? Guna mulut ke? Kita guna lidah. Lidah. Alright. Okey, kita lihat contoh. Macam mana contoh nak memerhati ni? Kita lihat contoh. Contoh satu. Okey, contoh satu. Okey, gambar apa ni? Gambar buah lemon Gambar buah lemon. Okey, kita lihat apa situasi dia. Alisha merasa lemon yang ditunjukkan pada rajah di atas. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat? Dia rasa lemon tu. Apa rasa lemon? Manis ke? Okey. Jawab. Biasanya kita rasa lemon tu masam, betul tak kan? Lemon tu masam. Okey, jadi jawapan dia lemon berasa masam. Okey. Alright. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, cikgu ada dua gambar lembu. Lembu A dan lembu B. Okey. Nampak sama kan? Tapi ada perbezaan tak? Ada kan? Okey, kita lihat situasi dia. Apakah pemerhatian yang boleh dibuat terhadap kedua-dua ekor lembu di atas? Apa yang berbeza tu kat situ? Kalau kita lihat. Kita nampak saiz dia yang tak sama. Betul tak? Saiz dia yang tak sama. So, kalau ada dua gambar macam ni, dua situasi, jadi kita kena buat perbandingan. Macam mana nak buat perbandingan? Macam mana nak tulis dia dalam, macam mana nak menyatakan pemerhatian tu dalam bentuk tulisan? Cara dia macam ni. Tengok Lembu A lebih kecil berbanding lembu B. Perkataan berbanding ni mesti ada. Dan sifat dia kecil kan, A tu kecil kan, kita sebut A dulu. So A ni lebih kecil lah, so kita kecil dululah. Mesti ada berbanding. Kalau kita cerita lembu B dulu, kita kena tulis lembu B lebih besar berbanding lembu A. Okey, boleh faham? Alright. Okey. Contoh yang ketiga. Lihat contoh yang ketiga. Gambar apa ni? Gambar durian. Lepas tu, ni gambar apple. Okey, situasi dia apa? Kasrina menyentuh permukaan buah-buahan di atas menggunakan tangannya. Apakah pemerhatian yang dapat dibuat olehnya? Dia sentuh guna tangan dia. Tangan dia sebenarnya ada jari kan? Okey, dia sentuh. Apa yang dia rasa kalau dia sentuh durian tadi? Kalau dia sentuh durian tadi, dia akan rasa durian tu ada duri tajam. Apple tadi dia rasa licin je. Jadi jawapan dia, durian mempunyai duri tajam, manakala apple berasa licin. Okey? Boleh? Pun mesti ada perbandingan dengan menggunakan perkataan manakala sebab dia ada dua situasi. Okey? Alright, kita sambung kepada slide yang seterusnya.